Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis, saudara Wasiril Aswad, sahabat-sahabat lain, Ismail, Haikal Zulkifli dan juga tak dilupakan Puan Afifah dan juga rakan-rakan yang bantu teknikal dan sebagainya, serta pendengar, penonton yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita mengambil masa, rakan-rakan semua, sedikit masa untuk kita teruskan momentum memperingati Al-Aqsa ataupun umat Islam di Palestin yang selama-lamanya ataupun sekian lama ditindas tanpa mengira waktu, masa dan sebagainya. Yang pertama sekali, saya sini ingin mengucapkan tahniah kepada My Al-Aqsa Defenders kerana konsisten dalam membawa isu Palestin. Saya fikir yang paling penting konsistensi. Dia bukan isu bila dah dibom, dah diserang baru kita nak buat program. Tapi pokoknya ialah kita harus sentiasa memperingati, mengingatkan umat tentang apa yang berlaku di Al-Aqsa ataupun di Al-Quds khususnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya bulan demi bulan, hari demi hari, pasti ada peristiwa penting yang dicatat yang mencatatkan kezaliman Zionis terhadap umat Islam di Palestin. Hari ini sebagai contoh, 21 Ogos 1969, contoh yang amat signifikan bagaimana Michael Dennis Rohan yang dilaporkan telah menyalakan api bagi tujuan untuk membakar Masjid Al-Aqsa. Dan banyak lagi sebenarnya hari-hari peristiwa-peristiwa penting yang boleh kita gunakan untuk memastikan momentum untuk umat khususnya di Malaysia ini mengingati apa yang berlaku di Al-Quds ataupun apa yang berlaku di Palestin. Dan sesungguhnya aksi biadab dan ganas yang kita bicara hari ini, membakar Masjid Al-Aqsa ini, menyebabkan sebahagian besar Masjid Al-Aqsa ini mengalami kerosakan. Dan kalau ikut laporan, mimbar Salahuddin Al-Ayyubi yang bersejarah yang dibina sejak zaman Nuruddin Azinki, Mihrab Zakaria, Masjid Umar Al-Khattab, sebahagian besarnya musnah. Dan kemusnahan ini dilaporkan kira-kira melebihi 1/3 daripada keseluruhan masjid. Ini contoh bagaimana keganasan ini, api itu dinyalakan bukan bagi tujuan untuk main-main biasa, bukan api kecil, tetapi api yang membakar yang pasti boleh meragut nyawa mereka yang solat ataupun beribadah di situ. Dan sebenarnya kalau izinkan saya mengutip satu ayat Quran, firman Allah SWT, peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa ini mengingatkan kita akan firman Allah yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 40, iaitu tentang pensyariatan perang, disyariatkan berperang, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Kemudian disambung lagi, walau la daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Iaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa hak, melainkan mereka hanya mengatakan bahawa Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah, pastilah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi perkasa. Ayat ini tentang apa, tuan-tuan? Kalau kita baca kitab tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zaili, dia mentafsirkan ayat ini, surah Al-Hajj ayat 40, tentang maqasid ataupun tujuan sebab peperangan itu disyariatkan. Yang pertama, pensyariatan peperang itu ialah untuk mempertahankan diri. Dalam kisah Nabi SAW diceritakan bagaimana Nabi dan juga para sahabat diusir dari kampung halaman mereka. Diapa-apakan, dizalimi, dikejam, dijadikan mangsa kekejaman dan diusir bighairi haq, tanpa alasan yang munasabah, melainkan apa? Mereka konsisten menyatakan Rabbunallah. Atas dasar tauhid, mereka ini dizalimi. Maka disyariatkan berperang, dibenarkan berperang untuk mempertahankan diri. Yang kedua, Syekh Abu Zaili kata, untuk apa? Inilah ayat yang disebut tadi, iaitu untuk memastikan rumah-rumah ibadah yang disebut nama Allah itu
dipertahankan daripada dimusnahkan. Disebut tentang biara-biara, rumah-rumah ibadah, gereja dan sebagainya yang disebut nama Allah khususnya. Jadi ini yang disebut oleh Syekh Wahbah Zaili, untuk mempertahankan hak beragama di muka bumi ini, maka disyariatkan berperang. Allah kata kalau tidak disyariatkan berperang itu, Allah membiarkan keganasan itu berlaku, pasti biara-biara, gereja-gereja dan masjid-masjid akan menjadi mangsa kekejaman, kerakusan manusia untuk memusnahkannya. Jadi lantas rakan-rakan sekalian, daripada surah Al-Hajj ayat 40 ini menceritakan kepada kita bahawa peristiwa membakar masjid, rumah ibadah ini adalah sesuatu yang memberi justifikasi untuk umat Islam memerangi Zionis yang memusnahkan rumah ibadat. Rakan-rakan sekalian, itu yang pertama kita sebut pensyariatan berperang. Antara faktornya yang disebabkan apabila rumah ibadat itu dimusnahkan, itu bukan sahaja menjadi faktor mengapa kita menentang Zionis. Malah yang kedua, saya nak quote juga, ia bukan isu syariat semata-mata, tetapi juga dalam konteks undang-undang antarabangsa, undang-undang dunia juga mengiktiraf hak rumah ibadat itu daripada menjadi mangsa kekejaman peperangan ataupun mangsa diapa-apakan dalam zon perang. Saya ambil contoh dalam praktis yang disebut dalam Rule 38, Attacks Against Cultural Property. Dia ada banyak treaty-treaty antarabangsa yang menghalang tindakan memusnahkan rumah ibadah. Ya, treaty, saya ambil satu contoh treaty, artikel 27 The Hague Regulation 1899. Contoh disebut, in sieges and bombardments, all necessary steps should be taken to spare as far as possible edifices devoted to religion, art, science and charity, provided they are not being used at the time for military purposes. Disebut dalam mana-mana aktiviti pengepungan, pengeboman dan sebagainya dalam konteks zon perang ini, semua tindakan-tindakan yang perlu wajib diambil untuk memastikan bangunan yang bersifat agama ini dipertahankan. Bangunan yang bersifat agama, kesenian, sains dan juga charity harus dipertahankan. Ini menunjukkan bahawa dalam konteks bukan hanya syariat Islam, tapi dalam konteks undang-undang antarabangsa, rumah ibadat ini bukan bahan mainan untuk dipermainkan. Dan juga selain itu, dalam banyak instrumen-instrumen lain, dalam Oxford Manual 1880, Labour Code dalam yang ditandatangani oleh Abraham Lincoln 1863 dulu, juga menceritakan bagaimana rumah ibadat ini bukan suatu benda mainan, khususnya dalam konteks zon perang untuk diapa-apakan atau untuk dimusnahkan. Satu lagi yang menarik, dalam Israel's Manual of Laws of War 1998 juga menyatakan bahawa mereka sebenarnya tidak dibenarkan untuk mengapa-apakan rumah ibadat. Ini hipokrit mereka, tuan-tuan. Saya nak baca satu, nak menunjukkan bagaimana hipokritnya mereka. Dalam Israel's Manual on the Laws of War, dia kata apa? Provision yang berkaitan dengan rumah ibadat ini, the buildings dedicated to religion, art and science ni, dia kata a provision imposing the obligation to spare such buildings in the course of war in as much as possible. Jadi dia nak sebut bahawa dalam undang-undang kod peperangan, Israel sendiri pun tidak membenarkan mana-mana rumah ibadat ini daripada dimusnahkan ataupun diapa-apakan. Tapi inilah hipokrisi Israel. Dia nak menunjukkan kepada dunia bahawa mereka ini menghormati rumah ibadat, tetapi sebenarnya mereka juga membiarkan rumah ibadat Al-Quds ini dibom ataupun diapa-apakan oleh tentera Zionis ataupun oleh rakyat Zionis itu sendiri. Dan yang terakhir, saya nak petik satu kitab yang namanya Tafsir Surah Al-Ma'idah yang dikarang oleh Al-Alama Ibn Al-Uthaymin rahimahullah. Dia ada sebut bahawa kata-kata Bani Israel bahawa Palestin itu adalah tanah yang dijanjikan, the promised land, kita jawab, insya-Allah, ya, tanah itu memang dijanjikan, tetapi dijanjikan untuk kehancuran kalian. Ini disebut oleh Al-Alama Ibn Al-Uthaymin. Dia kata betul, tanah ini dijanjikan untuk kalian, tapi dijanjikan untuk kemusnahan kalian. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Alama. Kerana apa? Kerana dia membawa surah Al-Ma'idah ayat 21-26. Dalam tafsiran surah Al-Ma'idah ni, ayat 21 hingga 26, dia menceritakan bagaimana keingkaran orang-orang Yahudi ini untuk berperang bersama dengan Nabi Musa masuk ke Palestin. Kerana apa? Kerana ketakutan, takut untuk berperang. Jadi mereka ingkar arahan Allah, mereka ingkar arahan Nabi untuk pergi berperang masuk ke wilayah Palestin. Dan Syekh itu kata, betul, pada zaman Nabi Musa AS,
tanah Palestin dijanjikan untuk orang Yahudi. Dijanjikan untuk mereka, tetapi bukan sebab mereka itu Yahudi, bukan sebab kaum Yahudi, bukan sebab darah Yahudi itu, tetapi kerana iman mereka kepada Allah SWT. Tapi hari ini, dulu bila mana mereka mengingkari Nabi Musa AS, mereka mengingkari Allah SWT, maka hak mereka ke atas tanah tersebut bukan lagi milik mereka. Dan Syekh menambah lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 105, ini ketetapan Allah SWT, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Disebut bahawa setelah tertulis di dalam kitab Zabur, setelah tertulis dalam kitab Zabur ini, bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-Ku yang soleh. Jadi ini janji Allah, tuan-tuan. Kita jangan berputus asa, jangan berputus harap. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, bumi ini, khususnya tanah Palestin, diwariskan kepada mereka yang soleh. Jadi jangan kita berpegang kepada apa yang dijajah oleh Yahudi. Mereka merasakan bahawa tanah Palestin itu dijanjikan untuk mereka atas dasar bangsa, atas dasar kaum. Tapi tidak. Ia hanya atas dasar iman, dan Allah meletakkan janjinya bahawa bumi ini, khususnya tanah Palestin, dijanjikan untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi berpeganglah kita kepada janji Allah SWT. Jadi yang akhir, insyaAllah, saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada My Al-Aqsa Defenders kerana atas inisiatif untuk mewujudkan perpustakaan digital My Al-Aqsa Defenders. Dan insyaAllah saya dengan lafaz Bismillah wa ala barakatillah, saya juga mendoakan supaya seluruh rakan-rakan My Al-Aqsa Defenders ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah SWT. Amin. Kita merasmikan perpustakaan digital My Al-Aqsa Defenders. InsyaAllah semoga dapat memberi manfaat kepada generasi kita, khususnya generasi muda, untuk mendapat informasi terkini dan informasi tepat berkaitan dengan isu-isu Palestin. InsyaAllah, sekali lagi tahniah kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.